apa kejutan lah sejujurnya Betul. untuk Vampire Esports ini. Dia akan jadi kejutan adalah bila mereka macam pernah kan beberapa tournament yang mereka langsung tak layak ke grand final dan sebagainya ketika itu. Akan tetapi untuk Nuzi kan, dia dah kembali ke prime beliau, di mana kalau kita lihatkan pada hari semalam dengan gameplay yang tepat dia, tamat tu menunjukkan kepala tak sampai 1 saat, tak sampai 0.5 detik pun hilang terus kepala beliau daripada jarak yang jauh. Dan ada juga tembakan jarak jauh lebih kurang 100 ke 150 meter dalam kenderaan yang bergerak. Kenderaan tersebut bergerak tapi dilihatkan dan ditumbangkan oleh Nuzi dengan mudah. Ya, tapi kalau kita lihatkan pada waktu ini, PA Barus tidak mengambil keputusan untuk turun di hati seperti mana kebiasaan mereka. Mereka akan pergi ke satu tempat yang berlainan, ya, di mana kita lihatkan tadi di dalam predicted drop spot itu, sebelah kanan tu memang betul-betul kosong. So saya rasa tak pelik pun untuk kita lihatkan di sini adanya Team X pergi ke Camp Bravo untuk mengelakkan pertarungan. NKT juga tidak turun di Paradise Resort sebab orang tahu, alah sekarang ni kita perlukan sikit mata je untuk lepas. Dan mata di di group stage ini bukanlah penting sangat. Yang penting sekarang ini kita boleh relax. Hari Sabtu tu kita boleh buat analisis. Betul. Dan kemudiannya hari Ahad kita boleh meroket untuk bermain di Super Sunday. Kena faham juga yang di Xavier ni dia tak kisah apa pun yang jadi dalam hidup dia orang akan duduk je kat Paradise. Tapi untuk MRPX semalam mereka lawan Camp Charlie. Tapi nampaknya ketika ini untuk mendapatkan loot yang lebih optimum, mungkin dia hantar seorang pergi ke tempat yang berbeza. Tapi Nerpeko ni yang dapatkan loot yang begitu optimum ketika ini. Ada S12K, jarak dekat, kena satu bullet. Mungkin dia akan tumbang terlebih dahulu sebab dia tak ada vest dan dia tahu benda tersebut. Ya, tapi itulah dia. Rakan pasukan dari MOV GPX telah pun datang untuk memberikan bantuan. Nerpeko kena hadap 2 orang pemain. Satu nyawa rendah, dia dapat jatuhkan 1, tapi malangnya telah pun di-trade begitu saja. Dan ini menyebabkan Nerpeko yang akan tumbang dan mengalami sedikit kerugian lah, kerana kejatuhan itu ibarat tiada gunanya jika tidak dapat untuk dihabiskan secara langsung. Walaupun di sini kita lihatkan satu cubaan daripada RRQ Ryu untuk pergi ke kawasan compound tersebut. Tapi boleh dikatakan sedikit terlewatlah kerana tunggak utama mereka iaitu Nerpeko telah pun ditumbangkan. Ya, memang susah jugalah, kita pun faham sebab kedudukan itu jauh sangat. Dan dalam Camp Charlie ni kalau nak keluar tu, bila betul-betul dah turun dalam Camp Charlie ni, bukan senang juga nak dapat kenderaan dia macam sedikit jauh berbanding tempat-tempat yang lain. So kita faham jugalah kenapa RRQ susah untuk terus memberikan bantuan tadi. Tapi kuduslah untuk MRPX, laju saja. Dia dah tahu kawan dia macam dah tak ada apa-apa, mungkin dah tak ada siapa, dapat pula senjata awal, datang terus memberikan bantuan. Satu mata yang berharga untuk MOV GPX, di mana ketika ini mereka ada 6 lagi pusingan berbaki, 37 markah. Agak menarik lah untuk dikejar mereka, di mana sekarang ini antara KPI dia adalah 75 ke atas kan, untuk lepas pada tim-tim yang ada dekat top 8 ni. Ya, tapi pada waktu ini kita lihatkan Snip telah pun dijatuhkan oleh Yoru. Satu tembakan jarak jauh telah pun berjaya untuk dilaksanakan oleh beliau dengan menggunakan Iron Sight saja. Tidak ada scope di M4 Yoru. Dan ini menyebabkan RRQ Ryu sekarang ini betul-betul ketimpangan. 2 orang pemain saja tinggal untuk mereka. Ya, sudah jatuh di tipe tangga. Sekarang ini hilang satu lagi pula. Untuk RRQ, pastinya pemikiran, perancangan mereka tak menjadi pula secara tiba-tiba untuk game pertama ini. Tapi kita kena faham juga RRQ mungkin boleh cuba benda yang baru, di mana mereka mungkin dah confirm layak ke Super Sunday kita. Diakibatkan perkara itu, sekarang ini mereka hilang dah 2. Top. Ini merupakan grouping yang baru untuk mereka pada hari yang ketiga ini. Sebab hari pertama mereka jumpa dengan C kan. Hari ini mereka jumpa dengan B. Mungkin disebabkan itulah ada perbezaan yang ketara sedikit terjadi. Team SDX. Secret Team X. Ya, Secret. Saya rasa S. Oh, dah ada sebelah-sebelah dah tu. PA sebenarnya. Oh, Rabis. DBS. Dia dah tahu. Api-api dibaling. Berikan damage? Tidak. Dia selamat lagi. Dia tak kena juga api-api ni. Kedudukan yang selesa. Api-api ni begitu baik sekali untuk dibaling kepada beliau. Tetapi dia habis akan ditembak daripada bola ke arah, dan itulah dia. Habis akan jatuh. Blaze pula akan jatuh. Oh, tim SDX juga datang memberikan bantuan dengan cepat yang mungkin. Blaze yang tinggal setitik saja lagi balingan bom. Kembangan dalam, dan mungkinkah Blaze akan hilang satu? Ya, memang hilang satu. Satu berbalas satu. Ya, itu adalah satu kesilapan yang
yang telah pun mengakibatkan sekarang ini PA mungkin dalam keadaan yang sedikit berbahaya. Ya betul, mereka dapatkan satu pemain Team X, tetapi dua orang pemain mereka hilang sebagai balasan. Disebabkan oleh tadi Blaze, mungkin Molotov yang dibaling oleh beliau tersangkut. Melantun ketika dilontarkan ke bahagian hadapan, menyebabkan dia terjatuh dengan Molotov sendiri, dan itu telah pun memberi satu padah jugalah untuk mereka. So, Sekarang ni kita lihatkan FaZe Clan juga akan berlawan dengan Void. Voinke. Oh, face. Mereka juga ketika ini dalam satu kedudukan yang tidak begitu baik di kancah top 20, dan adakah FaZe Clan mampu untuk keluar daripada tekanan ini? Void yang akan datang mengantar lebih kurang 2 di kawasan bawah ini. 3 telah pun menghampiri FaZe Clan. Mereka masih lagi dengan keempat-empat pemain, tapi Zerzia daripada bahagian belakang menghampiri mereka dengan kenderaan tersebut. Cuma untuk Zerzia, mereka tak berminat pun nak mengambil apa-apa pertarungan dekat sini. Terus saja pergi ke satu lorong kan, di antara dua bukit ataupun dua gunung ini. So kita boleh memberi satu assumption yang bulatan kita akan ditarik ke kawasan pulau kecil, mungkin sebab banyak pasukan yang dah pun membuat pergerakan ke kawasan pulau kecil ini. Adanya FaZe Clan. Tapi ada satu pemain Zerzia sebenarnya tersangkut di belakang. Megamind gagal untuk mengikuti rakan sepasukan dia yang telah pun selamat untuk melintas ke bahagian seberang. Itu menyebabkan Zerzia hanya tinggal 3 saja. di Xavier mendapatkan pemain mereka. Masih lagi boleh dikatakan permainan yang sedikit perlahan. Ya, ada pertempuran berlaku, tapi bukanlah pertempuran yang menyebabkan kepada kerataan satu pasukan lain. Tapi Void pada waktu ini kena berhati-hati. Ada beberapa pemain mereka tadi, nyawa mereka telah pun direndahkan. Mereka kena reset kembali, dan itulah yang dilakukan oleh mereka. Tidak terburu-buru untuk berlawan dengan FaZe Clan. Kerana ini adalah situasi yang sama rata, 4 lawan dengan 4. So masing-masing boleh menang sebenarnya. Ya, benar. So, lihatkan belatan betul ke tidak akan pergi ke pulau kecil ini. Belum lagi. Belum 100%, tapi kemungkinan besar memang pergi ke bulatan kecil ini. VPE. Tak ada gangguan mungkin yang akan berlaku daripada bahagian belakang mereka. Mereka lihat NKT akan berhadapan dengan Boom dalam pergerakan untuk masuk dalam bulatan juga sebenarnya ni. Sekarang ini Boom mungkin yang menghalang kemarahan mereka untuk masuk. Boom tanpa ada kenderaan ke dekat sini. Rasa macam tak ada Pon Beat. Dia bersorangan saja di sini. Jadi mata-mata mereka dah pasti tahu di mana keberadaan NKT. Sekarang ini dalam menunggu saja pergerakan tersebut terjadi. Tapi NKT pun aware dengan benda ini. Peka dengan apa yang terjadi. Mereka mungkin nak memilih untuk menunggu juga. Biarkan Boom bergerak terlebih dahulu, memaksa untuk mereka menghabiskan semua utilities yang ada. Kalau kedua-duanya tunggu dengan agak lama, kedua-duanya mungkin akan rugi nanti. Ya, tapi kalau kita lihatkan sekarang ini, Boom mungkin akan meninggalkan saja Flyboy di bahagian hadapan. Dengan Flyboy akan menjadi anchor untuk memastikan 8. NKT tidak akan backstep ke arah rakan sepasukan beliau yang telah pun bergerak ke hadapan. Sebab sekarang ini bulatan kita confirm akan pergi ke pulau kecil, Emi. Walaupun ialah bulatan ini tidaklah terlalu sakit. Baru bulatan yang kedua memasuki bulatan yang ketiga. Tetapi mungkin kawasan pulau kecil itu makin lama, kalau makin lambat masuk, makin banyak kawasan yang telah pun dipenuhi oleh pihak musuh. Ya, betul. Tapi tadi salah seorang pemain NKT ada 8 versus 8. So ini mungkin akan memberikan mereka begitu banyak masa bermain-main di luar Triple F. Tak cukup dengan 8, dia cari lagi. Ada 9 sudah. Tangan beliau Sam9. Lihatkan perumahan ini, compound ini oleh mereka. Setiap satu rumah yang ada seorang pemain yang ada di dalamnya. So, mereka berpecah kepada 4 Kenny. Melihatkan ke satu kawasan belakang. Yuhai, OP, Dap, Loyo akan dibawa masuk gantikan Brian bersama dengan pasti Kenny lah. Ya, tapi inilah masa yang tepat pun untuk cuba perubahan line up dan sebagainya. Sebab untuk lepas ke Super Sunday itu, ya betul, bagus juga untuk lepas ke Super Sunday. Tapi kalau awak adalah pasukan yang berada di tempat ke-9,
ke-10, ke-11. Saya rasa tidak ada kerugian pun kalau awak perlu bermain 6 pusingan tambahan. Betul. Baik dari segi mental, dari segi preparation, sama je kalau awak tak bermain hari Sabtu pun awak kena training juga. Tapi bezanya kalau awak bermain hari Sabtu dan awak berada di tempat yang ke-9, 10, 11, kemungkinan besar awak akan lepas disebabkan poin awak yang tidaklah terlalu rendah kan. Betul. Plus Poin itu tidak akan di-reset. korang akan train dengan orang yang betul-betul inginkan point berbanding yang bercuti sekarang ini mungkin train kepada Scream ke yang Betul. tak berapa nak kisah sangat. Sekarang ni depends untuk siapa yang Dia dua-dua ada point pros and cons Ya kan. tu, pro and cons tu memang ada untuk mana-mana. Ataupun bak kata newbies kan semalam, apa korang buat? Apa persediaan korang? Kami tidur je. Yang kita dapat chicken dinner tu kan, dia di interview. Kami tidur je semalam. Kami tak ada training ke apa. Mungkin dengan tidur tu membenarkan mereka dapat chicken dinner ke, gameplay yang lebih menarik ke kan? Mungkin lah kan. Oh, tapi satu rotasi jauh juga cuba untuk dilakukan oleh NKT. Tapi mereka akan berjumpa mungkin dengan PA yang sekarang ni ada 2 orang pemain tapi tembakan tidak dilepaskan oleh pemain PA ini. Melakukan trigger disiplin. Tidak membuat sebarang pergerakan. Ini adalah gameplay biasa lah yang kita lihatkan untuk PA. Kalau mereka tahu mereka tak boleh nak bergerak ke depan, mereka akan mengambil masa untuk pergi ke depan. Ya ramai juga boleh dikatakan sekarang ini cuba untuk lock main lawan mereka. 2 kawasan dah kita perasan AKT tadi. Bersama dengan apa tadi Boom Lepas tu kita menyaksikan pula MRPX dengan RRQ. Tapi ada tembakan telah pun dilepaskan Hazel bahagian atas, tapi Hazel juga sedang dilihatkan daripada satu arah yang lain dan akhirnya Triple F percaya untuk melenyapkan PEA. Mungkinkah mereka pun nak bergerak juga setelah melihat KNKT bergerak, tapi mereka tak sangka ada lagi 2 orang pemain daripada bahagian belakang iaitu Triple F dan juga rakannya. Tapi sekarang ini pergerakan RRQ terlampau bercita-cita tinggi dan mengakibatkan sekarang ini satu lagi pemain mereka jatuh. Betul-betul menginginkan juga pembalasan dendam kepada pemain MRPX. Dia dapat 1 tapi dia juga akan hilang 1. Dan untuk pemain RRQ hanya tinggal 1 sahaja sedang berada di dalam compound tersebut. Ya, dekat sini akan menjadi satu dilema. Adakah sebenarnya berbaloi mereka buat macam ni kan? Of course, dalam fikiran mereka, kalau kita dah tahu dah 2 pemain RRQ tersangkut dekat dalam area compound ini, lebih baik kita cuba untuk sahkan mata singkir tersebut. Sebab itulah Mob GPX cuba untuk lockkan selama mungkin. Tambahan pula, bulatan ini belum lagi terlalu sakit. Tapi itulah akibat dia mereka hilang 1 orang pemain kan, dan itu akan mengurangkan sedikit kemungkinan mereka untuk mendapatkan winner-winner chicken dinner. Tapi PA Barus sebenarnya tadi telah pun dikeluarkan oleh NKT. Betul. Saya jangkakan macam mereka dapatlah selamat kan. Tapi tak tahulah, mungkin mereka bergerak juga ataupun mungkin NKT tiba-tiba cek kawasan compound itu. Tak pasti apa yang terjadi. Triple F yang dapat tadi, so saya jangkakan 2 yang kat belakang tu kot. Dia lalu time orang tu pun tengah kat luar, PA tengah kat area luar. Tapi yang pasti NKT yang mendapatkan kedua-dua pemain PA yang berbaki. Tapi sekarang ini di Xavier pula yang sedang kita lihatkan berada di... Macam lesap sudah pemain Belum. mereka 2. 2 orang, ya. 2 hilang. Tapi Asap ini betul-betul berkualiti daripada di Xavier. NKT sebenarnya antara punca utama jugalah. NKT hilang begitu ramai pemain. Maafkan saya, STX daripada jauh ini sebenarnya punca pada NKT yang juga hilang 2 pemain. Dan ada juga SOAS yang mula mendekat daripada satu posisi yang agak awkward. Zone nak mula bergerak. SOAS pun mungkin nak memikirkan cara juga bersama dengan rakan-rakan mereka macam mana mereka nak seberang kawasan ini. Sebab di Xavier ada lagi, NKT pun ada lagi. Kalau mereka betul-betul tak hapuskan 2 pasukan ini, mereka pun akan jadi mangsa terlebih dahulu. Di Xavier, keputusan yang agak menarik dan bijak dilakukan oleh mereka. Biarkan NKT lawan dengan SKT, diorang selamat. Geek Fam. Apakah barisan pemain yang dimainkan oleh mereka? Okey, Sonics direhatkan. Tapi Aizen telah pun diletupkan oleh Lynx. Talon terus saja meluncur ke bahagian depan. Cuba untuk berlawan dengan Geek Fam. Adakah kedua-dua pasukan tak ada zone? Ya, betul. Mereka datang daripada pulau sederhana dan mereka kena gerak ke atas. Tapi Snipes cuba untuk bermain betul-betul di kawasan Bucu Circle. Dia dengar bunyi tapak kaki yang dilakukan oleh Lynx. Cuba untuk memberikan tekanan. Sebenarnya membeli masa kepada penyelamatan yang cuba untuk dilakukan oleh rakan pasukan beliau untuk mengangkat si Aizen. Tapi itulah dia tembakan yang mudah daripada Snipes. Berjaya untuk mendapatkan 1. Talon bergerak sedikit awal.
kesabaran yang ditunjukkan oleh Geek Fam sekarang ini mungkin akan membawa keuntungan kepada mereka, tapi Damrul dan juga Aizen nampak gayanya telah pun dijatuhkan sekali lagi. Bergantung kepada Snipes dan juga Audrey, apakah yang mampu untuk dilakukan oleh mereka. Ya, benar sekali, di mana sekarang ini STX betul yang dijangkakan berlawan dengan NKT, tapi masih lagi ada salah satu pemain daripada Xavier, Lamborghini, untuk menjaga kawasan ini. Tembakan yang baik daripada Swas, dapat 1. 3 sudah pun ada untuk Xavier, tapi Alter Ego di atas, bertukar pula balik kepada STX. Saya dah tak tahu mana yang difokuskan terlebih dahulu, tapi STX tinggal 1 atas bukit kita. Alter Ego berhadapan dengan VPE di mana bahagian bawah ini. Kalau bom tangan tepat, dapat 1 lagi pemain. Cuma ianya melantun lagi ke bahagian bawah tanpa helmet. Datang memberikan bantuan. Pemain tersebut begitu fokus terhadap rakan beliau. Dan ini adalah satu mainan yang kemas daripada AE. VPE belum merata lagi. Masih lagi ada Nuzi. Ya, tapi tak pasti dekat mana Nuzi ada. RRQ Ryu terkeluar di tempat yang ke-14. Geek Fam satu demi satu pemain mereka jatuh di tangan Playzone. Talon terkeluar di tempat yang ke-13. Banyak sebenarnya pasukan. Kita memang dah nampak dah banyak pasukan yang tersangkut di kawasan luar zon. Tak boleh nak bergerak dengan mudah ke bahagian hadapan. U2O2 satu demi satu pemain mereka juga telah pun di knockdown pada waktu ini. Dengan Abi akan dihabiskan secara langsung. Berlawan dengan Sam9 sebenarnya. Jumper juga tadi telah pun dijatuhkan. Dan tidak dapat untuk diselamatkan kerana tekanan daripada Playzone juga telah pun hadir kepada mereka. Kita lihatkan terlebih dahulu pada waktu ini. Morph GPX dan juga Alter Ego akan berlawan Indonesia lawan Indonesia. Morph GPX tinggal berdua. Alter Ego ada full squad. Alter Ego ada kawasan bukit ini. Kedudukannya agak menyelesaikan juga untuk mereka. Tapi antara Sam9 dan juga U2O2 masih lagi belum habis pada waktu ini. Di mana U2O2 akhirnya rata sudah di tempat yang ke-12 lagi. Nuzi, dia dapat play terakhir MRPX tadi. Sibuk betul MRPX berlawan dengan AE. Tiba-tiba ada juga seseorang yang tak disangka-sangka ketika ini, dan itu adalah VPE. Dia telah pun mendedahkan dirinya sambil bergerak. Tapi Nuzi lawan 2. Nuzi dapat 1. Nuzi mungkin boleh dapat 2. Hampir Okta menjadi mangsa. Kalau Okta jadi mangsa, 3 lah pula pemain kena terjun ke bahagian bawah. Cuma sekarang ini tinggal 8 pasukan saya lagi. Sam9 masih ada dalam permainan kita dengan 4. Mata singkir telah pun diperolehi. Ya, Sam9 masih ada. Geek Fam masih ada seorang. Tapi sekarang ni harapan untuk Malaysia paling besar adalah untuk Sam9. Dan kita tahu mereka ada track record yang agak baik untuk Sunhawk. Tapi malangnya tempat perjalanan mereka itu pula kurang baik. Disebabkan bahagian atas ada pasukan yang boleh perhati. Kemudiannya daripada compound juga ada yang boleh melihatkan. Tapi mereka sempat untuk mendapatkan Parajin. Tembakan yang baik daripada Depth. Tapi sekarang ini Xavier juga ditekan oleh Face Clan tadi. Cuma untuk Sam9 mereka tetap akan dapat sahkan 1 mata singkir tadi yang dilakukan oleh Depth. 6 mata singkir mereka dah kumpulkan. Kenny terkorban di tangan Chua. Chua tersangkut di luar zon. Face Clan masih lagi ada peluang untuk mengangkat kembali rakan mereka yang terjatuh, iaitu Vintores. Tapi mereka tak ada circle. Mereka kena gerak ke depan. Depan ni ada bukit. Bukit ni cantik. Bukit ni sedap untuk siapa yang dah dapatkan kedudukan yang premium. Dengan Boom sekarang ini akan lalu di kawasan tengah ini untuk mencari Zerzia dan juga Void. Tapi Zerzia bijak juga kan. Agak awal tadi dah lalu kawasan ini. Cuma buat masa sekarang yang menghuni tempat ini adalah Void bersama dengan Boom. Tapi Boom dah lesap. Void yang ratakan tempat ketujuh untuk Boom. Dan kemas daripada data dan juga seorang lagi pemain mereka. Alter Ego mereka ada di atas. Circle masih lagi dimiliki oleh pasukan ini bersama dengan Void juga. Tapi Void bahagian bawah, AE di bahagian atas. Kelebihan ini seolah-olah lebih lagi kepada AE yang ada di bahagian atas kita. Ya, mungkin ini adalah hari kebangkitan untuk pasukan Indonesia. Sebab semalam mereka tidak berjaya untuk mendapatkan satu chicken dinner pun. Tapi hari ini untuk Sunhawk ni lah kan, kita lihatkan sekarang ni peluang paling besar adalah untuk Alter Ego Ares dan juga Void Esports. Sebab mereka dah duduk di bahagian atas. Geek Fam terkeluar di tempat yang ke-6. 4 penambahan mata untuk mereka. Sam9 masih lagi ada 2 orang pemain, Yuhai dan juga Depth. Kita tahu 2 orang pemain ini memiliki firepower dan juga otak yang hebat. Kita harapkan agar mereka mampu untuk hidup dengan lebih lama. Cuma itulah pergerakan mereka sekarang ini telah pun dikunci oleh pemain Alter Ego. Tak ada tempat dah untuk mereka pergi. Sebab sekarang ini Hans For You betul-betul mengunci kawasan belakang mereka. Tidak mahu untuk memberikan Sam9 ruang untuk menyelit. Ini menyebabkan Sam9 terpaksa untuk menggunakan jalan bawah untuk mereka cuba hidup selama mungkin. Oh, Depth cubaan ini akan meragut nyawa beliau. Itu pasti dia jatuh. Tapi untuk Yuhai seolah-olah dia selamat.
Dalam pergerakan tersebut, Deb dah hilang. Terus RNJ dapat dilihatkan dari bahagian atas. Rosemary bersama dengan rakan dia. Ini memang posisi yang terlampau premium lah dalam bulatan ini. Nampak semua. Mela pun berjaya untuk disaksikan daripada bahagian atas ini. Yang tak pasti sekarang ini Zerzia. Mereka daripada bahagian belakang pun akan tembak. Bahagian atas pun akan tembak mereka. Dan bahagian hadapan bawah pun adanya Vaughn yang sedang menunggu. Mana kita adanya sekarang ini pemain ini kalau anda lihat kan Dizmi yang satu mata sikit. Faceland dah terkeluar tempat kelima. Top 4 masih lagi ada. Sekarang ini Sam9 dah rata ke? Belum. Yuhai tadi dia terjun daripada bahagian atas bukit. Sebab tu nyawa dia direndahkan sedikit. Sebab semua macam tak ada nyawa kan? Ya betul. Tapi sekarang ini dia selamat untuk sampai ke tanah itu. Dengan tiada first aid berbaki tapi masih lagi hidup. Zerzia tak pasti sama ada mereka sedar ataupun tidak kewujudan Yuhai. Tapi Yuhai boleh tambah 2 mata. Kalau kedudukan beliau tidak dihidu oleh pemain Zerzia. Tapi kita lihatkan dekat situ Earthzy masih lagi berhati-hati. Masih lagi beranggap bahawa ada yang sedang memerhatikan beliau. Sebab tu dia tak terus keluar daripada kawasan rumah tersebut. Tapi eventually diorang kena keluar ke tidak? Tidak. Sebenarnya mereka tak perlu nak keluar pun. Dan itu menyebabkan selepas tadi informasi berjaya untuk didapatkan oleh mereka. Akhirnya mereka boleh menembak Yuhai dengan agak mudah. Tempat yang keempat untuk Sam9. Masih lagi jumlah pungutan mata agak banyak. 10 sekurang-kurangnya untuk mereka. Tapi sekarang ini persaingan Chicken Dinner tu boleh dikatakan antara AE ataupun Vaughn lah. Dengan Zerzia ni susah sikit nak dapatkan Chicken Dinner. Betul, sebab dia dah memang tak ada bulatan. Selepas ini kena bergerak ke tempat yang terbuka. Daripada 2 pasukan yang pandang memang susah untuk mereka. Dan Zone juga telah pun mula untuk bergerak. Mereka memulakan pergerakan untuk memberikan mata singkir percuma kepada AE sebenarnya. Dan sekarang ini hanya tinggal Vaughn saja yang perlu tu dihapuskan oleh AE. Mereka ada 4 pemain untuk menghapuskan 2. Dan bulatan memang memihak kepada AE sebenarnya. Tetapi Hans for You pilihan terjun ke bahagian bawah. Tak boleh. Satu mata singkir percuma diberikan kepada Zeta ketika ini. So sekarang antara menunggu circle ni mengecil. Tapi kalau ikutkan betul-betul titik pertengahan atas bukit tu lah yang dapat kelebihan kan. Sebab ya betul, titik tengah memang di atas bukit. So apa-apa jadi ini memang chicken dinner yang dihidangkan untuk AE. Tapi semestinya mereka tidak mahu chicken dinner saja. Mereka mahukan juga mata singkir taman. Sebab itulah kalau kita lihatkan Rosemary dan juga Alpha telah pun turun ke bahagian bawah. Dan mereka berjaya untuk turun ke bawah. Tapi Alpha terjatuh pula. Dan ini akan memberikan satu lagi mata taman yang tidak diperlukan kepada Vaughn. Tapi Rosemary lawan dengan Zeta. Rosemary juga dijatuhkan. Alter Ego. Adakah mereka kencur dekat sini? Ini adalah satu perkara yang tidak sepatutnya dilakukan oleh mereka. Ya betul. Macam yang kita dah katakan tadi. Mereka nak 1-2 mata ekstra ini. Tetapi sekarang ini mungkin akan membawa padah. Cuma untuk Okta, apa yang tinggal untuk beliau adalah dia duduk saja di bahagian atas tu. Dan Chicken Dinner confirm akan jadi milik mereka. ya, tepat sekali. Dia kena tunggu saja. Dan akhirnya ketika ini Zeta menerima lagi damage yang begitu banyak. Satu lagi api-api dibaling ke bahagian bawah ini. Zeta ada berapa first aid dan Okta ada berapa first aid. Untuk Okta dia ada 2. Zeta ada begitu banyak kotak sebenarnya di bahagian bawah ini. So, kita lihatkan siapa yang ada kelebihan dalam situasi ini. Zeta mencuba untuk membaling bom. Tapi tidak akan mengena kepada sesiapa, jauh sangat tu untuk membaling bom. Tapi Zeta, dia tak memilih untuk pergi ke bahagian kanan. Ya, tak boleh buat apa sebenarnya. Sebab macam yang kita dah bincangkan tadi, titik tengah itu adalah di bahagian atas bukit. So apa-apa jadi pun, memang Chicken Dinner untuk Alter Ego. Melainkan tadilah sedikit berbahaya. Kalaulah bayangkan diorang komit 3-3 pemain terakhir itu terus terjun ke bawah. Dan kemudiannya ianya tidak menjadi seperti yang mereka harapkan. Itu mungkin akan jadi satu clash yang memeritkan lah. Tetapi untuk Alter Ego, Chicken Dinner yang akhirnya tiba untuk mereka. Cuma ianya datang di dalam keadaan yang mungkin tidak terlalu clean lah. Sebab mereka nak mengejar satu lagi extra point itu menyebabkan mereka memberikan 3 mata kepada Vaughn Esports. Ya, gelak-gelak aja daripada Rosemary tu kalau anda lihat kan.